وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita telah membicarakan beberapa hadis yang berkaitan dengan awqatus salah ataupun waktu-waktu salat di dalam kitab Bulughul Maram. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab syurutus salah, iaitu bab syarat-syarat salat. Dan insya-Allah selepas ini kita akan membicarakan hadis-hadis yang berkaitan dengan syarat-syarat sah di dalam salat menerusi hadis yang ada di dalam kitab ini. Sebelum kita pergi kepada hadis yang pertama, marilah sama-sama kita memahami terlebih dahulu tentang konsep syarat. Apakah yang dimaksudkan dengan syarat? Syarat di dalam solat. Di dalam perbahasan usul fiqh, sebelum kita pergi kepada ta'rifan syarat menurut para ulama usul, syarat dari segi bahasanya adalah bermaksud al-alamah, iaitu tanda. Kata tunggalnya syartun, kata jamaknya syurut. Kalau kita lihat kepada kitab-kitab fiqh, tajuk disebut syurutus salah, syarat-syarat solat. Maknanya syarat solat tu ada banyak. Dari segi bahasanya dia bermaksud al-alamah, tanda. Sebab itu bila disebut tentang asyratus sa'ah, asyratus sa'ah bermaksud tanda-tanda kiamat. Faqad jaa asyratuha, maka sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Asyratuha berasal daripada satu perkataan syartun. Asyrat jamak bermaksud tanda-tanda. Syartun satu tanda, asyrat beberapa tanda. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi maksud yang dikehendaki oleh para ulama fiqh, para ulama fiqh yang ditarifkan di dalam ilmu usul, iaitu setiap perkara yang menjadi sebab sesuatu hukum. Sesuatu perkara dengannya bila ada, maka adalah hukum tersebut. Dan kalau tidak adanya dia, maka tidak adalah hukum itu. Dan tidak semestinya kalau adanya dia, maka ada hukum tersebut. Saya percaya tak ada seorang pun faham. Ni sebab tu orang kata ilmu usul fiqh ni susah. Memang susah nak faham. Jadi kalau nak diterjemahkan Arab kepada Melayunya, itulah terjemahan dia. Sesuatu yang dengan adanya dia, maka adanya hukum tersebut. Dan kalau tidak adanya dia, tidak adalah hukum itu. Dan tidak semestinya dengan adanya dia, maka adalah hukum itu. Itu terjemahan dalam bahasa Melayu. Okey, nak faham, saya bagi contoh. Wudu adalah merupakan salah satu daripada syarat sah salat. Tidak boleh seseorang itu solat tanpa wudu. Jadi wudu adalah syarat sah solat. Bila seseorang berwudu, maka adalah hukumnya. Hukumnya apa? Hukum sah solat dengan wudu itu. Kalau tidak ada wudu, maka tidak adalah hukum sahnya solat orang tersebut. Tetapi tidak semestinya seseorang itu bila berwudu dia hendak menunaikan solat. Itu maksudnya tadi, tidak semestinya dengan adanya dia maka adanya hukum tersebut. Adanya hukum solat. Kerana tidak semestinya seseorang itu bila dia berwudu dia hendak melaksanakan solat. Mungkin dia berwudu sebab dia nak tidur.
Tidak ada syarat sah tidur kena berwuduk. Syarat sah solat antaranya yang disenaraikan adalah wuduk. Itu yang dimaksudkan dari segi ta'rifan ini. Dan syarat ni dia berbeza dengan rukun. Tetapi dari segi kesan, contoh, kalau rukun solat, bila terkurang rukun, maka solat sah, tidak sah. Solat itu batal. Jadi sama kesannya seperti kalau dia solat tanpa wuduk, maka solatnya juga tidak sah. Dari segi kesannya sama. Tapi dari segi hakikat ta'rifan rukun dan syarat berbeza. Sebab rukun pula ta'rifannya ialah hakikat sesuatu hukum. Kalau tak ada dia, maka tak adalah hakikat hukum itu. Contohnya apa? Rukuk. Rukuk merupakan salah satu rukun solat. Kalau seseorang itu tidak rukuk, bermaksud dia sebenarnya tidak solat. Kerana rukuk itu merupakan salah satu daripada hakikat solat. Sebab itu apa jua yang dinamakan, yang disenaraikan di dalam senarai rukun, maka ia merupakan sesuatu yang mesti ada untuk menghasilkan hakikat sesuatu perkara itu. Maka Islam contohnya, Islam ada rukun-rukunnya. Kalau terkurang salah satu daripada 5 rukun Islam tersebut, maka tidak ada hukum Islam ke atas seseorang itu. Kan? Ini yang dimaksudkan rukun, bermaksud hakikat sesuatu perkara. Tetapi syarat dia bukan hakikat suatu perkara. Dia merupakan syarat, dia merupakan satu unsur luar, tetapi unsur luar ini diperlukan untuk menghasilkan hukum. Contoh, untuk menghasilkan sah solat seseorang. Maka wuduk diperlukan untuk solat itu terhasil dengan hukum yang sah. Menutup aurat diperlukan di dalam solat untuk menjadikan solat seseorang itu sah. Tetapi tidak semestinya seseorang itu bila dia menutup aurat, dia hendak menunaikan solat. Mungkin dia nak keluar rumah, maka untuk mengelakkan dosa auratnya dilihat oleh orang asing, maka dia menutup aurat. Sedangkan menutup aurat itu juga merupakan perkara-perkara yang tersenarai di dalam syarat-syarat sah solat. Okey, jadi secara ringkas untuk difahami oleh kita di awal ini, apakah yang dimaksudkan dengan syarat. Dan hadis-hadis yang kita akan baca selepas ini di dalam bab syurutus solat ataupun bab syarat-syarat solat ini ialah kesemuanya hadis-hadis yang berkaitan dengan syarat-syarat sah di dalam solat. Okey, hadis yang pertama, wa an Ali bin Talq. Wa an Ali bin Talq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi sholati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis shalah. Rawahu al-khamsah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Daripada Ali bin Talq radhiyallahu anhu. Okey, rawi sahabat yang meriwayatkan hadis ini ialah Ali bin Talq. Ada sedikit perbahasan di kalangan para ulama hadis berkaitan dengan latar belakang rawi ini. Kerana kurangnya dia di dalam meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dia menyebut inilah satu-satunya hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Talq radhiyallahu anhu. Sehingga kan ada perbincangan di kalangan para ulama hadis, adakah benar dia ni sahabat ataupun bukan. Ya. Tetapi yang sahih yang sahihnya ialah dia adalah seorang sahabat. Ya. Namanya ialah Ali bin Talq Al-Hanafi As-Suhaimi Al-Yamami. Ibnu Hibban menyebut dia ni lahu suhbah. Lahu suhbah bermaksud dia adalah benar-benar sahabat. Sahabat ni sebagaimana yang saya pernah takrifkan dulu, iaitu mereka yang
berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan beriman dengan Nabi, maka dia adalah sahabat. Kerana ada yang hidup sezaman dengan Nabi, tetapi semasa hayat Nabi dia tak beriman dengan Nabi. Bila Nabi wafat baru dia beriman dengan Islam, dengan agama yang dibawa oleh Nabi. Dia tidak dipanggil sahabat walaupun dia melihat Nabi. Kerana masa dia melihat Nabi itu dia belum beriman dengan Nabi. Dia beriman dengan Nabi bila? Selepas Nabi SAW wafat, dengan agama yang dibawa oleh Nabi. Jadi orang yang macam ni keadaannya dia tidak dipanggil sebagai sahabat. Dia tidak dapat status radhiyallahu anhu. Dia tidak dikonfirmkan sebagai seorang yang berlaku adil, adalah. Dia digelar sebagai muhadram. Dia tidak dipanggil sebagai sahabi, tapi dia dipanggil sebagai muhadram. Kalau kita jumpa dalam mana-mana nama di dalam kitab-kitab hadis, dia sebut muhadram sekian-sekian-sekian, bermakna orang ini dia beriman selepas baginda Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi di situ ada beza. Tetapi Ali bin Falkin ni kata Ibn Hibban lahu suhbah, dia adalah seorang sahabat. Baik. Seorang lagi ulama hadis dia menyebut Ibn Abdul Bar. Dia kata dia bagi satu pandangan yang lain pula. Dia kata yang sahabatnya ialah bapa dia, Talq. Bukan Ali, Talqin. Bukan Ali. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kebanyakan para ulama hadis setuju dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hibban. Dia ini adalah sahabat. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Ibn Hibban, dia juga diriwayatkan oleh hadisin yang lain seperti Al-Imam Tirmizi, An-Nasa'i di dalam Sunanul Kubra, Al-Imam Ahmad dan Ibn Khuzaimah. Okey. Nabi SAW bersabda, "Iza fasa ahadukum fi salati," apabila seseorang daripada kamu fasa ni apa? Buang angin, kentutlah. Fi salah, di dalam solat, fal yang sarif, maka hendaklah dia keluar daripada solatnya. Wal yatawadda, dan hendaklah dia berwudu. Wal yu'idis salata, dan hendaklah dia mengulangi semula solatnya. Okey. Dalam kalimah Arab, kentut ni dia ada beza dari segi sifatnya. Dibezakan dari segi sifatnya itu berdasarkan kepada kalimah yang digunakan. Dalam bahasa Melayu, kentut ni sama ada bunyi ke tak ada bunyi ke, kentut juga kita panggil kan. Tapi di dalam bahasa Arab, bila disebut fasa, iaitu buang angin, kentut yang tidak mengeluarkan bunyi. Kalau buang angin yang mengeluarkan bunyi, sama ada kita sendiri saja yang dengar ataupun orang sebelah kita pun dengar, dia tidak disebut fasa. Ejaan dia fa sin alif. Jadi hari ini dapat satu kalimah barulah bahasa Arab, kentut. Fasa, kentut yang tidak ada bunyi. Kalau yang ada bunyi disebut darit. Dot, ra, ya, ta. Itu ada bunyi. Okey. Bila Nabi sebut fasa, jadi kita akan faham, orang Arab akan memahaminya kentut yang tidak ada bunyi. Jadi adakah kentut yang berbunyi tidak membatalkan solat? Okey. Maka ini yang disebut oleh para ulama fiqh, bila yang tak ada bunyi pun membatalkan solat, yang ada bunyi lagilah membatalkan solat. Itulah cara para ulama memahami dan mengulas sesuatu nusus, sesuatu nas-nas syariah. Baik. Nabi sebut, bila seseorang itu buang angin, maka hendaklah dia yang sarif,
keluar daripada solatnya, wal yatawadda, dan hendaklah dia berwudu, wal yu'idis solah, dan hendaklah dia mengulangi solatnya daripada mula, daripada awal. Baik. Setengah orang dia kata, kenapa Nabi sampai bercakap macam ini? Sampai nak beritahu bila kentut keluar daripada solat, hendaklah dia berwuduk dan hendaklah dia ulang solat itu daripada mula. Sedangkan Nabi bercakap di hadapan para sahabat. Takkan para sahabat tak faham nak ulang solat daripada mula? Takkan para sahabat sambung terus solat? Contohnya tadi, kalau dia terkentut pada rakaat yang kedua, maka dia ambil wuduk, dia sambung terus masuk rakaat yang ketiga. Maka ada suara-suara yang mempersoalkan perkara-perkara yang sebegini, terutama sekali di dalam bab untuk menimbulkan keraguan dan cercaan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jawapannya begini, para sahabat ni, kita kena hidup pada zaman Nabi. Kita bayangkan kita hidup di zaman Nabi dalam usia 40 tahun baru masuk Islam, dan Islam pun baru sampai ketika itu. Dan Nabi mengajar mereka tentang solat. Solat ni perkara baru bagi mereka. Perkara baru bagi mereka. Yang mana mereka mula belajar ketika usia, bukan bermula usia umur mayis lagi. Ketika umur 40, 50 baru belajar. Sebab itu kalau kita lihat hadis-hadis yang akan datang, ada di kalangan para sahabat, dalam solat mereka bercakap-cakap. Bila ada seorang sahabat bersin, sahabat di sebelah sahut, yarhamkallah, sedangkan benda tu tak boleh. Kenapa hal itu berlaku? Kerana mereka masih lagi di peringkat awal menerima ibadah solat, masih lagi di dalam fasa mempelajari solat. Maka sebab itu Nabi betulkan. Nabi kata dalam solat tidak boleh ada percakapan melainkan bacaan-bacaan, takbir, tasbih dan qiraatul Quran. Seperti mana hadis yang kita baca pada malam ini, bila seseorang itu terkentut, maka hendaklah dia keluar daripada solatnya dan hendaklah dia berwuduk dan mengulangi solatnya daripada mula. Ya. Bukan semua para sahabat tu belajar solat semenjak umur kecil. Boleh dibilang dengan jari. Abdullah bin Abbas, Rafi' bin Khadij, mereka ni memang beriman pada usia waktu kecil. Tetapi kebanyakan mereka di kalangan para sahabat beriman dalam usia yang sudah dewasa. Okey. Kemudian hadis yang kita baca ni pula, hendaklah kita baca bersama dengan satu lagi hadis. Sebab tu bila kita dapat sesuatu hadis, kadang-kadang hadis itu untuk difahami dengan kefahaman yang betul, kita kena baca hadis yang lain, baru kita akan dapat kefahaman yang tepat. Hadis yang kita baca pada malam ini berkaitan mereka yang buang angin di dalam solat, dan Nabi suruh dia berwuduk dan mengulangi solatnya daripada mula. Dan saya katakan kita kena baca hadis ini bersama dengan satu lagi hadis. Apa dia? Hadis yang Nabi menyebut, iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila seseorang kamu merasakan di dalam badannya, di dalam perutnya ada sesuatu, fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'am la, maka dia syak, dia mula rasa was-was, dia mula rasa syak lah. Adakah sesuatu yang dia rasa dalam perut dia itu telah keluar ataupun belum? Maksudnya sini buang angin lah. Dia rasa ada sesuatu dalam perut dia, kemudian timbul keraguan, adakah dia telah terkeluar daripada perutnya ataupun belum? Nabi kata, fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah dia keluar daripada masjid. Maksudnya apa? Maka janganlah dia keluar daripada solatnya dengan semata-mata syak bahawa dia telah terbuang angin. Saya ulang sekali lagi, janganlah dia keluar daripada solatnya semata-mata dia syak, semata-mata dia rasa-rasa.
dia telah terkeluar angin, hatta yasmi'a sautan, sehinggalah dia benar-benar mendengar bunyi, au yajida rihan, ataupun dia ada bau. Maknanya kalau sekadar ragu, sekadar syak, dia tak perlu batalkan solatnya. Sehingga ada sesuatu qarinah, ada sesuatu petunjuk yang meyakinkan bahawa dia benar-benar telah terkeluar angin, barulah dia batalkan solatnya. Sebab tu ada kaedah fiqah yang disebut oleh para fuqaha, sesuatu yang telah sabit dengan yakin tidak akan hilang semata-mata syak yang timbul. Al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihapuskan dengan semata-mata syak yang timbul kemudian. Contohnya, tadi kita datang, dah kita yakin memang berwuduk elok. Kemudian tiba-tiba timbul keraguan, agak-agak tadi ada kentut ke tak? Tadi ada terkentut ke tidak? Rasa dalam perut memang ada macam angin, tapi kita sekadar ragu. Dah keluar ke belum? Dah keluar ke belum? Nak kata dah keluar, tak ada bau pula, tak ada dengar bunyi apa-apa. Orang sebelah pun tak tegur. Kalau orang sebelah tegur, tu kuatlah. Ni orang sebelah pun tak tegur apa. Jadi sekadar ragu. Di peringkat itu, jangan layan keraguan tersebut. Jangan layan perasaan syak itu. Sebab Nabi kata, hatta yasmi'a sautan, sehingga kamu benar-benar mendengar bunyi ataupun ada bau yang kamu hidung. Maknanya sehingga benar-benar kita yakin telah terkeluar angin, barulah kita dianggap batal wuduk kita. Maka begitu juga sebaliknya. Kita syak, dah ambil wuduk ke belum? Tadi syak, dah batal wuduk ke belum? Yang ini syak, dah ambil wuduk ke belum? Nak kira dah berwuduk ke belum berwuduk? Nak kira yang mana? Kalau tadi kita yakin berwuduk, kemudian kita ragu kentut ke tidak, maka dikira kita masih berwuduk. Sekarang ni kita tadi belum berwuduk, tiba-tiba timbul syak. Dah berwuduk ke tidak tadi? Jadi nak kira apa? Dah berwuduk ke belum? Kira belum berwuduk. Faham tu kan? Boleh jawab tu, faham lah. Okay. Jadi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pula mentafsirkan dengan lebih detail hadis ini berkaitan dengan perkataan fasa tadi. Fasa dan durat. Yang mana walaupun hadis yang kita baca pada malam ni dia hanya menyebut tentang permasalahan buang angin yang tidak ada bunyi, tetapi melalui hadis Abu Hurairah yang lain yang telah dianggap mentafsirkan hadis ini, buang angin yang ada bunyi yang disebut sebagai durat itu adalah lebih utamalah, menjadikan wuduk seseorang itu terbatal dan menyebabkan seseorang itu berada di dalam keadaan berhadas. Okey. Kemudian bagaimanakah kalau seseorang itu, ini selalu berlaku dalam keadaan solat berjemaah lah. Ada setengah orang ni, bila dia dah buang angin, dia rasa malu nak keluar. Sebab dia kata kalau aku keluar ni orang tahulah bau tadi, bau kentut aku. Jadi dia tak nak keluar dalam saf. Dia duduk dekat saf tu solat sampai habis. Apa hukumnya orang yang macam ni? Dia sangka je nak jaga maruah diri dia, nak jaga air muka dia, sebab takut diketahui oleh orang bahawa dialah orang yang telah membuang angin, sehingga mengganggu orang lain. Kalau dia terus meneruskan solatnya di dalam keadaan itu,
dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang muharram, haram, sia-sia dapat dosa. Kerana haram hukumnya menunaikan solat di dalam keadaan berhadas. Jadi nak malu apa, keluar je lah. Lalu dia depan orang yang solat tu. Tak timbul isu melintas di hadapan orang yang solat. Kenapa? Kerana sutratul ma'mum, sutratul imam. Sutrah bagi makmum adalah sutrah imam. Maknanya apa? Dalam solat berjemaah, seseorang yang melintas di hadapan makmum, dia tidak melakukan kesalahan melintas di hadapan orang yang solat. Kerana sutrah dia dianggap adalah imam, sutrah imam, bukan sutrah dia. Tetapi kalau dia solat sendirian, itu ya dilarang kita lalu di hadapan dia. Yang Nabi sebut orang yang melintas itu adalah syaitan. Tapi dalam solat berjemaah, tidak ada isu untuk kita lalu di hadapan orang yang solat. Lebih-lebih lagi kalau ada keperluan. Contoh keperluan jam tadi lah. Dia nak ambil wuduk, nak mulakan solat semula. Baik. Seterusnya juga, okey, perbuatan tadi, kalau dia meneruskan solatnya di dalam keadaan dia berhadas itu, dia dianggap sebagai perbuatan yang mempersendakan agama. Istihza'u biddin. Mempersendakan agama, mempersendakan solat, mempersendakan syariah. Kerana tidak boleh seseorang itu melakukan ibadah solat di dalam keadaan dia tahu diri dia berhadas. Okey. Walaupun hadis ini menyebut tentang perihal wudu, maka ia terpakai juga di dalam permasalahan tayamum. Maknanya mungkin dia tidak boleh berwudu sebab tidak ada air, ataupun dia ada keuzuran, ada anggota badan dia yang tak boleh terkena air, luka dan sebagainya, maka dia bertayamum. Dan keluar angin, maka hukumnya sama seperti orang yang berwudu. Tayamumnya batal, maka hendaklah dia mengulangi tayamumnya yang lain dan mengulangi solatnya. Jadi daripada hadis ini juga dapatlah kita fahami, keluar angin itu juga merupakan salah satu sebab seseorang itu berhadas. Hadas kecil ke hadas besar? Hadas kecil. Maka sebab itu hanya perlu berwudu. Okey. Hadis yang berikutnya, iaitu hadis berkaitan dengan al-mar'atul balighah la tusalli illa bi khimar, iaitu perempuan yang baligh dia tidak boleh solat melainkan dengan memakai khimar. Khimar ni bermaksud penutup kepala. Hadis ni sebenarnya nak sebut tentang kewajipan menutup aurat di dalam solat. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Rawahu al-khamsah illa an-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Huzaimah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, anak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua orang tahu, isteri Nabi, seorang wanita yang sangat cerdas akalnya, yang sangat kritis di dalam menerima sesuatu fakta agama. Aisyah ni dia sangat suka buat analisa, buat perbandingan. Bila sampai sesuatu hadis kepada dia, contoh, kalau dia tengok hadis tu pelik bunyinya, bila dibandingkan dengan Al-Quran ataupun bila dibandingkan dengan hadis lain yang lebih sahih, maka dia akan kata ini bukan kalam daripada Nabi SAW.
Imam Az-Zarkashi, dia menulis kitab Al-Ijabah limastadrakkahu Aisyah ala sahabah. Jawapan-jawapan Aisyah terhadap apa yang sampai kepada dia daripada sahabat-sahabat Nabi, daripada hadis-hadis Nabi. Baru satu contoh. Sampai kepada Aisyah satu hadis yang berbunyi waladuz zina syarrus salasah, anak zina jahat yang ketiga. Hadis ini sahih, riwayat Abu Daud. Sehingga kan para ulama hadis jam, macam mana nak terima hadis ni? Hadis ni sahih, tapi maksud dia berat. Anak zina jahat yang ketiga. Jahat yang pertama tu lelaki dan perempuan yang berzina sehingga melahirkan dia tu, dia yang lahir tu yang ketiga. Jahat yang ketiga. Jadi Aisyah kata, Aisyah bila dia sampai riwayat tu kepada dia, riwayat hadis tu daripada Abu Hurairah, dia kata rahimaka ya Aba Hurairah asa'a sam'an wa asa'a ijabatan. Moga-moga Allah merahmatimu hai Abu Hurairah, dengar pun salah, nak sampaikan pun salah. Sebab Aisyah kata, apa dosa anak zina tu sehingga dia dihukumkan sebagai jahat yang ketiga, penjahat yang ketiga. Sedangkan Al-Quran menyebut wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan mewarisi dosa orang lain. Wa allaysa lil insana illa ma sa'a. Bahawa kita hanya akan mendapat apa yang kita kerjakan. Ayat ini yang sebab tu Imam Syafi'i kata, baca Al-Quran untuk si mati, pahala tak sampai. Ini dalil Imam Syafi'i. Baca Al-Quran untuk arwah tak sampai. Wa allaysa lil insana illa ma sa'a. Seseorang itu hanya akan mendapat ganjaran melalui apa yang dia kerjakan sahaja. Begitu juga dengan dosa. Dosa tidak diwarisi. Maka Aisyah menolak hadis tadi. Macam mana anak zina ni boleh jadi jahat yang ketiga, sedangkan dia tak minta pun dilahirkan sebagai anak kepada pasangan penzina. Contoh lain, al-wa'idatu wal mau'udatu kiltahuma finnar. Orang yang membunuh anak dan anak yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Sekali lagi Aisyah kata, apa pasal pula anak yang dibunuh hidup-hidup tu masuk neraka? Sedangkan Al-Quran menyebut apa di dalam wal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Anak-anak yang dibunuh, yang ditanam hidup-hidup ni akan bertanya di akhirat kelak bi ayyi zambin qutilat. Atas dosa apa dia dibunuh? Tiba-tiba ada suatu riwayat yang dikatakan hadis Nabi bahawa orang yang menanam anak dan anak yang ditanam kedua-duanya masuk neraka. Jadi Aisyah kata ini mustahil daripada Nabi SAW. Jadi sifat seperti Aisyah ini yang perlu ada pada kita pada hari ini. Bila ada sesuatu yang datang kepada kita yang orang kata hadis ke, fadilat ke, apa ke, kena jadi macam Aisyah. Kena semak. Betul ke? Ia fakta agama ataupun bukan? Rekaan semata-mata. Baik. Aisyah kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin. Allah tidak menerima salat wanita yang haid illa bi khimar, melainkan dengan memakai khimar, penutup kepala. Okey. Maknanya untuk menjadikan solat itu diterima, sah, hendaklah seorang wanita yang haid itu bila nak solat dia menutup auratnya. Okey. Apa maksud haid kat sini? Bukan maksudnya orang yang haid tu solat. Maksudnya ialah wanita yang telah baligh. Imra'atun balighah,
Mana-mana perempuan yang baligh, yang telah baligh, dah masuk waktu Ustaz. Sebenarnya. Mana-mana wanita yang telah baligh, maka kalau dia hendak solat, maka hendaklah dia memakai pakaian tudung. Khimar ni apa? Penutup kepala yang menutupi atas kepala dan leher wanita tersebut. Tak kira lah fashion apa pun, yang penting tutup, menutup bahagian itu. Okey, azan dulu. لا
khimar yang disebut di dalam hadis ni ialah sesuatu pakaian yang menutupi kepala wanita. Maknanya daripada atas dan menutupi leher dan dada. Itu disebut sebagai khimar. Apa sahaja, kalau dia ambil kain ke apa ke, kain dia pin ke tu dah memadai. Yang penting tutup leher, batang leher tu tidak kelihatan. Anak telinga semua tidak kelihatan. Tapi kalau macam pakaian kebanyakan orang perempuan kita pada hari ni bertelukung tu, itu memang dah confirm tutup lah. Ataupun pakai tudung, itu pun dah memadai sebenarnya. Menutup bahagian kepala. Apa yang dikatakan bahagian kepala yang mesti ditutup di dalam solat. Okey. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahawa anak-anak perempuan yang telah baligh, walaupun dia anak perempuan, anak dah baligh, wajib ke atasnya menutup bahagian kepala tadi. Dan kalau dia solat dan kelihatan sesuatu seperti rambutnya terkeluar, terdedah, maka tidak sah solatnya. Kalau ia berlaku dalam keadaan dia sedar dan disengajakan, maka tidak sah solatnya. Dan daripada hadis ini juga memberi kefahaman kepada kita, anak-anak perempuan yang kecil yang belum baligh, dia solat tak tutup kepala, salah tak? Salah. Sebab belum ada taklif, dia belum berada di peringkat mukallaf. Perempuan mukallafah lah. Tanggungjawab syarak belum terpikul di atas bahunya. Hanya yang telah baligh sahaja. Dan baligh ini tidak semestinya dengan syarat keluar haid. Cukup dengan tanda-tanda orang yang telah baligh, seperti telah tumbuh bulu-bulunya, bulu ketiaknya, bulu ari-arinya, dia telah bermimpi, itu pun sudah dikira telah baligh. Baik. Adapun wajah orang perempuan di dalam solat hendaklah antakshifa, dibuka, tidak boleh ditutup, sehingga boleh dilihat oleh orang, mahramnya ataupun bukan mahramnya. Dilihat oleh orang tu maknanya kalau bukan mahram, bukanlah saja pergi lihat, saja-saja pergi tengok, tak. Boleh kelihatan maksudnya, bukan untuk dilihat. Jadi di dalam solat, sebagaimana di dalam tawaf pun sama. Kalau orang perempuan tawaf, maka mukanya juga dibuka. Sebab itu aurat di dalam solat tidak sama dengan aurat di luar solat. Dia sebut auratus solah, aurat solat, auratun nazar, aurat yang dilihat. Jadi itu tidak sama di dalam solat dengan di luar solat. Adapun orang lelaki, sama ke tak sama auratnya di dalam solat dan di luar solat? Sama tak? Aurat lelaki di luar solat mana? Ya Allah, lama dah baca fiqh. Dari pusat hingga ke lutut. Kena sebut betul-betul, jangan jawab pusat dan lutut. Pusat hingga ke lutut, itulah aurat lelaki yang mesti ditutup supaya tidak dilihat di luar solat dan di dalam solat.
Tapi nanti kita akan lalui satu hadis, Nabi kata sebaik-baik pakaian di dalam solat ialah 2 helai pakaian. Tutup atas dan tutup bawah. Itu bagi orang lelaki. Adapun kedua tapak tangan orang perempuan di dalam solat, tapak tangan ni disebut sehinggalah kedua tapak tangan rusiqain, kedua pergelangan tangan. Maknanya tapak tangan ni sampai mana? Sampai kedua pergelangan tangan ni, ar-rasaq, rasaq. Okey. Boleh tak dia dibuka di dalam solat? Kalau dibuka, sah tak solatnya? Kerana kita lihat kebanyakan orang kita solat dalam keadaan memang kalau pakai telekung memang tak keluar, tak nampak lah kan. Katakanlah dia tak ada telekung dan kedua tapak tangannya sehingga pergelangan tangan ni tak boleh ditutup. Nak buat macam ni pun, nak buat macam mana tak boleh. Sebenarnya apa hukum dia? Jumhur para ulama, kebanyakan di kalangan para fuqaha daripada Hanafiyah, mazhab Hanafi, Maliki, bahkan Syafi'i sekali, juga mazhab Hanbali. Di dalam salah satu riwayat pandangan mazhab Hanbali mengatakan annahu yajuzu lil mar'ah, bahawa boleh bagi perempuan itu membuka, maknanya solat dalam keadaan kedua tapak tangannya terbuka, tidak ditutup. Maknanya kalau orang perempuan kita pakaian di harian tu, kalau pakai baju kurung, pakai tudung elok, pakaian tu dah sesuai pakaian untuk solat, dengan syarat tidak ada najis lah. Itu pun ada perbahasan juga. Tak apa, nanti kita akan sampai yang tu. Cuma dalam masalah ni, solat di dalam keadaan yang tidak menutup kedua tapak tangan. Kedua tapak tangan tu sehinggalah kedua pergelangan tangan. Termasuklah juga jumhur mazhab Syafi'i bersetuju tentang hal ini. Cuma ada pandangan yang kedua di dalam mazhab Hanabilah, di dalam mazhab Hanbali, yang mengatakan bahawa perlu ditutup. Bahkan dalam mazhab Hanafi, tapak kaki pun bukan wajib ditutup di dalam solat bagi wanita. Adapun bagi jumhur para fuqaha, Syafi'i, Hanbali dan Maliki, mengatakan dalam permasalahan tapak kaki ni, dia adalah aurat, perlu ditutup bagi wanita di dalam solat. Cuma berbeza dengan mazhab Hanafi. Tapak tangan tadi tidak boleh dibuka. Termasuklah. Okey. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam masalah tapak kaki ini dia bersetuju dengan pandangan Hanafiyah. Kita tahu Ibn Taymiyah ni walaupun dia bermazhab Hanbali, dia agak terbuka di dalam menerima permasalahan-permasalahan cabang-cabang fiqah yang lain daripada mazhab-mazhab yang lain. Bahkan banyak pandangan dia juga yang menyalahi pandangan imam mazhab yang dia diikuti sendiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini, Imam An-Nawawi, ada juga pandangan-pandangan dia yang kontra dengan pandangan imam sendiri, imam mazhab. Baik, jadi itu dua hadis yang sempat kita baca pada malam ini berkaitan dengan syarat-syarat solat ataupun syarat-syarat sah solat, iaitu berkaitan dengan isu mereka yang keluar angin dan berkaitan dengan aurat wanita di dalam solat. Ada soalan lain?
Ada soalan? Tak ada. Baik, ada? Okey, jadi jika tak ada soalan sekadar tu pada malam ini, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan akan datang. Dan untuk makluman, kita telah pun masuk di dalam hadis-hadis yang membicarakan tentang syarat-syarat sah solat. Jadi sekadar itu saja. Qul qul hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.